Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni saya nak buat ulasan perlawanan antara JDT versus Ulsan, yang mana JDT kalah 3-1 walaupun Ulsan bermain dengan 10 orang. Itulah gegasi bola sepak Korea, yang mana mereka apabila bermain dengan 10 orang pun mereka masih lagi boleh bertahan dengan baik, mereka boleh lagi untuk counter dengan baik, dan mereka tidak melakukan kesilapan kecil, dan mereka terus compact, akhirnya menyebabkan JDT hanya ada satu peluang untuk menjaringkan gol. Manakala JDT untuk game ni pun kita boleh nampak yang JDT lambat untuk settle down, dan mereka punya pertahanan dihukum dengan kesilapan-kesilapan kecil. Bahkan kalau kita lihat bahagian tengah dan juga strike force pasukan JDT memang tak boleh nak buat banyak lah. Mereka lebih kepada pengharapan kepada Baekseun, tetapi Baekseun pun tak dapat support yang banyak daripada Heberty, even daripada Yuan Muniz sekalipun. Arif Aiman masih lagi dikawal rapi, 2 orang sekaligus jaga dia, menyebabkan Arif Aiman pun agak isolated dan juga tak ada ruang untuk melepasi pertahanan Korea Selatan. Jadi benda itulah yang menyebabkan JDT tak boleh untuk menjaringkan gol, tak boleh nak buat game dengan sangat baik lah. Dan Ulsan memang satu tim yang sangat berdisiplin, mereka bermain dengan baik. Selepas kehilangan seorang pemain, mereka bermain dalam defensive shape lebih kepada 4-4-1 kan, sebab mereka tak ada seorang pemain. Dan juga Luke Wilson ataupun pemain winger kiri mereka yang memberi ancaman kepada Matt Davis, selepas kehilangan 10 orang, dia lebih diturunkan untuk membantu bahagian pertahanan. So dia lebih diletakkan sebagai pemain tambahan di bahagian pertahanan, dan dia juga mampu untuk bertahan dengan baik. Bukan sahaja attacking dengan baik, tapi bertahan pun dia mampu buat kerja dengan baik. Itulah Ulsan, memang another level lah untuk dibandingkan. Tetapi apa-apa pun kita harapkan untuk the next game lawan dekat SSI, JDT mampu untuk memberi satu lagi, orang kata apa, bangkit untuk memberi tentangan dan juga mengalahkan Ulsan di SSI, dan mereka perlu belajar daripada kesilapan. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan JDT. Apakah kekurangan yang perlu mereka perbaiki untuk the next game lah yang mereka akan hadapi, sama ada di saingan Liga Super, Piala Malaysia ataupun di ACL. Yang pertama yang perlu mereka perbaiki adalah bagaimana mereka punya defensive line. Kalau kita lihat pada perlawanan semalam, JDT bermain dengan sangat tinggi lah. Memang kebiasaannya defensive line mereka agak tinggi dalam fasa build-up, sebab mereka akan lebih kepada pengharapan untuk push mereka punya fullback, iaitu Matt Davis ataupun Ko Bing Ong, untuk play ataupun bermain lebih tinggi untuk cover the width area ataupun di kawasan width lah ataupun wide area, dan mereka akan guna Jody Ahmad untuk bergerak lebih kepada untuk breaking the lines lah di kawasan tengah dengan hantaran-hantaran jauh. Cumanya dalam pada perlawanan semalam, kalau kita lihat daripada kesilapan mudah yang dilakukan oleh JDT di bahagian pertahanan adalah boleh dikatakan lebih kepada individual error ataupun kesilapan individu. Terutamanya kita boleh nampak Jody Ahmad apabila dia pegang bola untuk pasukan JDT, selalunya dia bertindak sebagai ball carrier dan dia akan cuba untuk melakukan hantaran-hantaran jauh ke bahagian hadapan. Tetapi sejak game versus pasukan Perak, Jody Ahmad dah mula untuk menampakkan satu mistake apabila dia cuba untuk pegang bola dan juga untuk bawa bola lebih tinggi sebelum dia hantar bola ke hadapan. Jadi kita boleh nampak apabila Jody Ahmad pegang bola, pemain-pemain Ulsan akan melakukan pressing dan Jody Ahmad akan kehilangan bola dengan mudah di kawasan tersebut. Bahkan daripada segi miss passes ataupun daripada segi passing yang tak kesampaian ataupun passing yang mudah untuk di-intercept oleh pihak lawan, Jody Ahmad banyak buat kesilapan pada perlawanan semalam yang lead to the error ataupun lead to the counter attack punya situation bagi Ulsan. Jadi benda tu yang kita boleh katakanlah untuk pasukan pertahanan pasukan JDT lah. Jody Ahmad pun boleh dikatakan tidak bermain dalam 2 game dia, iaitu lawan Ulsan dengan Perak di bawah RC yang terbaik beliau lah. Dia bermain di bawah Bilopa lah. Jadi dia perlu improve balik, bermain seperti mana dia tunjukkan sepanjang season. Tetapi dah 2 game lah dia buat mistake yang sama. So kalau boleh dia kena elakkan mistake yang sama tersebut lah. Dan kalau kita lihat untuk game ni juga bagi kedudukan Shane Lowry, yang mana kalau kita tengok obviously lah Shane Lowry selalunya tak diturunkan
dalam season ni. Tempat dia tu memang tempat favourite Feroz Baharudin, tetapi disebabkan di ACL boleh dikatakan Shane Lowry lebih diberikan keutamaan ataupun prioriti untuk bermain dalam first 11. Dah 3 game memang Shane Lowry adalah first choice untuk Thanos lari di kawasan tersebut. Tetapi untuk game ni kalau kita lihat, Shane Lowry pun agak menjadi lubuk di bahagian kiri apabila dia banyak buat mistake-mistake dan dia tak boleh nak cover Kobe Ong punya position dengan sangat baik lah. Sebab selalunya apabila dalam fasa build up ataupun dalam fasa menyerang, memang Shane Lowry akan ambil tempat Kobe Ong di bahagian kiri. Sebab apa? Sebab nak membebaskan Kobe Ong naik lebih tinggi. Tetapi untuk game ni Shane Lowry agak struggle apabila dia sering di attack apabila JDT kehilangan bola di kawasan tengah ataupun di kawasan atas, maka benda tu akan berlaku pada counter attack dan Shane Lowry agak struggle untuk cover tempat Kobe Ong di bahagian kiri. Dan dalam pada saya sama, dia nak support balik untuk recover balik dia punya tempat di bersebelahan dengan Jody Ahmad. So benda tu agak struggle, jadi Shane Lowry pun beraksi di bawah Bilopa. Dan untuk bahagian kanan, kalau kita lihat untuk game ni, Matt Davis boleh dikatakan Matt Davis dia memang agak struggle untuk menjaga mereka punya lawan, iaitu Ulsan Hyundai, terutamanya daripada Lut. Saya panggil Lut senang kan, nama pemain import Ulsan tu daripada Sweden, yang mana Lut mempunyai technical ability yang bagus, dia punya individual skill bagus, speed ada, pace ada, ball control ada. Memang kita boleh nampak gameplay pasukan JDT di bahagian kanan memang agak terekspos lah dengan kelajuan dan juga kebijaksanaan daripada Lut yang membawa ataupun run with the ball ataupun larian dengan bola memang sangat bagus untuk beat dalam situasi 1v1. So benda tu memang kita boleh nampak Matt Davis struggle in term of pace dan juga in term of physical untuk challenge dengan Lut punya physical lagi solid lah. So berapa kali Matt Davis terekspos, minit keempat pun dah terekspos, yang memberikan corner kepada Ulsan untuk Ulsan menjaringkan gol. So benda tu kita boleh nampak lah, kalau boleh mereka perlu improve balik dan mereka perlu untuk settle down as a back four balik lah, untuk mereka orang kata apa, tidak buat mistake-mistake yang mudah di bahagian belakang. Sebab semalam memang bahagian belakang agak teruk lah untuk pasukan JDT. Bahkan kalau kita tengok gol yang orang kata apa, reflection daripada Jody Ahmad tu, bola melintas gol kedua tu, memang benda tu pun perlu gol ketiga, gol ketiga ke gol kedua yang bola terlintas, yang orang kata apa, lead to Lut untuk dapatkan bola tu kan. So gol kedua lah yang mana Lut boleh score dengan sangat baik lah, dia challenge dengan Matt Davis, iaitu disebabkan highline pasukan JDT yang tinggi, tetapi mistake error daripada segi pressing menyebabkan bola ke belakang. Lut ambil bola tu dan berjaya untuk score untuk melepasi Matt Davis dan score melepasi Shihan Hazmi. Dan untuk Kobe Ong game ni macam biasa, kita tahu JDT akan sentiasa membebaskan Kobe Ong dalam fasa build up untuk menyerang dan juga memberi supporting play dan juga cover up dan juga hold the touchline di bahagian kiri. Tetapi untuk game ni Kobe Ong in term of attacking wise dan juga defending wise dia agak kurang. Untuk game ni memang Kobe Ong agak struggle lah untuk attack ataupun memberi serangan di bahagian kiri pasukan JDT. Dia pun tak boleh nak buat banyak, dia tak ada support yang banyak daripada Yuan Muniz, dia tak ada support yang banyak daripada Backson dan sebagainya, jadi menyebabkan bahagian kiri pasukan JDT pun tak terlalu hidup dalam fasa menyerang, dan dalam fasa bertahan pun dia tak boleh nak recover balik dia punya position dengan sangat baik. So boleh dikatakan memang back four JDT agak beraksi di bawah Bilopa. Dan yang paling mengecewakan adalah daripada segi defending set pieces ataupun corak bertahan pasukan JDT ketika pasukan lawan dapat corner ataupun free kick, yang mana untuk benda ni memang gol corner tu memang obviously macam mana boleh gol minit keempat, bukannya proper defending daripada JDT dalam situasi set pieces ataupun corner kick, menyebabkan Ulsan berjaya untuk exploit that thing dan juga score. So kena perbaiki dan improve untuk defend. Dan dalam pada masa yang sama, sebab apa defend jadi macam tu, sebab midfield pun tak beberapa bagus. Kalau kita lihat untuk midfield pula, gandingan Hongwan, Afiq Fazail, Yuan Muniz dan juga Heberty, boleh dikatakan 4 player ni JDT cuba untuk overload di bahagian central areas ataupun di bahagian midfield lah, sebab untuk keep position in that game. Tetapi disebabkan corak permainan pasukan Ulsan Hyundai yang boleh dikatakan mid block mereka sangat bagus, mereka tak terlalu eager untuk pressing dengan tinggi, tetapi mereka juga untuk marking bagus, mereka man to man marking, mereka tutup ruang di bahagian tengah. JDT tak boleh nak progress ball dengan sangat baik
di bahagian tengah. Jadi mereka berjaya push untuk JDT spread the game ataupun stretch the game lah untuk cari bahagian winger. Tapi di bahagian winger, backline pasukan Ulsan dah ada. Jadi di bahagian tengah kalau kita lihat gandingan Hong Wan kita tahu dia typical pivot yang suka untuk turun ataupun untuk lebih deeper berada di between the centre back untuk membantu ball progression. Jadi bila Hong Wan terlalu deeper untuk game ni, kita boleh nampak yang JDT mengalami kesukaran untuk progress the ball untuk masuk ke bahagian middle third. Dan dalam pada masa yang sama, Afiq Fazail waktu pun dia terpaksa untuk bekerja lebih keras dan dia terpaksa untuk turun naik. Tetapi daripada segi simple mistake yang Afiq Fazail buat adalah daripada segi miss passing. Banyak hantaran-hantaran dia ke bahagian hadapan sewaktu ball progression adalah boleh dikatakan tidak terlalu bagus. Boleh dikatakan banyak hantaran-hantaran dilakukan berjaya untuk diintercept dan berjaya untuk dibaca oleh pihak lawan lah. Jadi connection between Afiq dan juga Hong Wan pun agak menjadi masalah lah untuk game ni. Dan peranan yang dimainkan oleh Yuan Muniz dan juga Heberty pun tidak terlalu crucial ataupun tidak terlalu menjadi daripada segi combination play link up. Mereka berdua seakan-akan hilang di first half. Jadi memang kita boleh nampak Heberty daripada segi orang kata stamina, daripada segi work rate, daripada segi kawalan yang bagus diberikan Ulsan, memang Heberty yang dah agak tua tak boleh nak beat Ulsan. Yuan Muniz pun dalam masa yang sama struggle. Tetapi benda yang positif adalah di second half, yang mana di second half apabila JDT bawa keluar Hong Wan, maka di situ JDT bermain dengan double pivot, iaitu Yuan Muniz dan juga Afiq Fazail, yang mana Yuan Muniz lebih kepada cover right half space dan juga Afiq lebih kepada left half space. Barulah kita boleh nampak yang JDT mula seimbang di bahagian tengah. Namun itu adalah disebabkan pendekatan yang diambil oleh Ulsan juga, sebab di second half mereka pun dah buat pertukaran untuk more to defense, sebab mereka dah tahu yang JDT akan attack, sebab mereka bermain dengan 10 orang. Advantage ada pada JDT. Jadi disebabkan itulah baru kita nampak proper build up dilakukan oleh JDT apabila Afiq Fazail dan juga Yuan Muniz bertindak sebagai double pivot. So kita boleh nampak lah yang JDT boleh bawa bola naik atas dan Yuan Muniz serta bahagian hadapan yang lain boleh buat dengan baik. Cumanya tak terlalu banyak lah. Hendrik masuk pun tak berubah banyak sangat. Tetapi kemasukan Forestry sebenarnya memberi impact yang positif, yang mana kemasukan Forestry barulah kita nampak banyak off the ball movement dilakukan, banyak larian-larian di antara between empty space yang diberikan ataupun ruang kosong yang diberikan oleh Ulsan yang berjaya untuk JDT exploit. So that is a good thing lah untuk pasukan JDT. So benda tu yang nampak positif di second half. Dan kalau kita lihat untuk game ni, untuk strike force, bagi saya Backson daripada segi daripada segi gameplay minda dia sangat bagus. Dia berjaya psycho, bahkan dia rembat bola kena pemain simpanan pasukan Ulsan di luar pun dia tak kena cut 45 minutes sepanjang dia main dia tak kena cut. So memang master of dark arts lah untuk Backson. Yang paling penting dia berjaya bagi Ulsan kena red card seorang. So memang dari segi mentality dia bagus. Cumanya untuk first half dia agak struggle untuk keluar daripada marking yang dilakukan oleh Ulsan. Tetapi masuk second half, kemasukan Forestry, dia boleh buat game dan dia berjaya untuk lepaskan diri, dia berjaya skor 1. Tapi at the end of the day, lepas tu Ulsan lepas 1 gol tu Ulsan pun berjaya settle down. Backson tak boleh nak buat banyak lah. Dan untuk Arif Aiman game ni sebenarnya bagus untuk Arif Aiman, sebab dia boleh untuk improve a lot in this game, terutamanya apabila berhadapan dengan situasi macam tu. So Arif Aiman kalau dia asyik bermain daripada week to week lawan dengan tim macam ni dekat ACL, ataupun kalau dalam saingan Liga Super ada tim yang macam ni, maka saya rasa Arif Aiman punya gameplay dia akan improve lagi lah. Dia boleh jadi lebih better pada Lut. Tengok macam mana Lut pemain Ulsan tu menjadi winger. Macam tu lah kalau Arif Aiman dia sentiasa jumpa lawan yang hebat macam tu, dia pun akan jadi macam tu. Sebab semalam struggle juga defend pasukan Ulsan nak jaga dia. Tetapi in term of untuk create chance ataupun untuk supply ball, memang boleh dikatakan Arif Aiman pun agak struggle, sebab 2-3 orang jaga dia nak buat macam mana lagi kan. So dia tak dapat support yang banyak. So the overall team memang JDT semalam beraksi di bawah Bilopo. Midfield tak apa hidup, defense buat mistake, strike force tak dapat support banyak, mereka pun tak boleh nak buat apa lah. Jadi benda ni menjadi pengajaran lah untuk pasukan JDT. So next game JDT boleh improve lah, and apabila mereka main ke SSI nanti, tunjukkan JDT yang dah belajar daripada kesilapan. Itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.